Selamat petang kepada nama saya Lydia Analuan, 20 DPM 22F1032. Hari ini saya akan membentangkan tentang arahan perintah dan kawalan berdasarkan arahan Majlis Keselamatan Negara 20 atau dalam singkatan MKN 20. MKN 20 berkaitan dengan pengurusan bencana alam adalah langkah-langkah yang diambil oleh pihak berkuasa untuk mengendalikan situasi dan memastikan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat terjamin. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan dalam konteks ini. Yang pertama adalah pengisytiharan bencana alam. Apabila bencana alam berlaku, pihak berkuasa akan mengeluarkan pengisytiharan rasmi mengenai kejadian tersebut. Pengisytiharan ini membolehkan pelaksanaan langkah-langkah kawalan dan perintah yang diperlukan untuk menguruskan situasi ini. Konteks yang kedua adalah evakuasi. Jika situasi bencana alam membahayakan keselamatan penduduk, langkah-langkah evakuasi perlu diambil. Arahan MKN 20 akan memberi panduan tentang prosedur evakuasi, kawasan yang perlu ditinggalkan dan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa proses evakuasi berlangsung. Evakuasi ini bermaksud adalah suatu tindakan di mana memindahkan manusia secara langsung dan cepat dari lokasi ke lokasi yang aman agar menjauh dari ancaman atau sebarang kejadian yang dianggap berbahaya atau berpotensi mengancam nyawa manusia. Konteks yang ketiga adalah kawalan trafik. Dalam situasi bencana alam, arahan MKN 20 akan menggariskan langkah-langkah kawalan trafik untuk memastikan kelancaran pergerakan kenderaan daripada kawasan yang terjejas ke kawasan selamat. Ini bertujuan untuk membolehkan pasukan bantuan mencapai kawasan terjejas dan mengelakkan keadaan yang memburuk. Yang keempat adalah penyediaan pusat perlindungan, di mana arahan MKN 20 akan menetapkan penyediaan pusat perlindungan sementara bagi penduduk yang terjejas oleh bencana alam. Pusat perlindungan ini akan menyediakan tempat berlindung, makanan, air bersih, perkhidmatan kesihatan dan keperluan asas lain kepada mereka yang memerlukan. Yang kelima adalah koordinasi bantuan dan sumber. Arahan MKN 20 akan menekankan pentingnya koordinasi antara pihak berkuasa agensi bantuan dan sukarelawan ini, termasuk mengenai pasti sumber daya yang diperlukan seperti pasukan penyelamat. Yang terakhir adalah penyampaian maklumat kepada awam. Arahan MKN 20 akan memuatkan langkah-langkah yang perlu diambil bagi menyampaikan maklumat berkaitan situasi bencana alam kepada awam. Ini termasuk penggunaan media massa, saluran komunikasi darurat dan pengedaran panduan keselamatan untuk membantu masyarakat menguruskan diri dalam keadaan yang genting. Punca-punca berlaku bencana alam yang pertama ialah sikap manusia yang suka membuang sampah merata-rata. Hal ini menyebabkan sampah tersebut dibawa arus air ketika hujan lebat berlaku lalu terkumpul di hilir sungai. Punca kedua ialah penerokaan hutan secara haram. Pembalak haram mencuri pokok-pokok balak lalu menggunakan sungai sebagai pengangkutan untuk membawa turun kayu tersebut. Punca ketiga ialah aktiviti pembangunan yang tidak terancang di lereng-lereng bukit. Keadaan ini sudah tentu menimbulkan keadaan yang tidak selamat dan boleh menyebabkan tanah runtuh berlaku. Punca keempat ialah perubahan iklim dan impak daripada pemanasan global yang menyebabkan cuaca yang melampau seperti
kemarau berpanjangan, dan ketidakstabilan sesebuah ekosistem. Malah kejadian bencana alam kini mula dikaitkan dengan pemanasan global yang dikatakan menjadi sesuatu perkara lazim dalam peredaran usia bumi ini. Punca kelima ialah aktiviti pembalakan haram. Aktiviti pembalakan adalah salah satu penyumbang ekonomi negara yang memberikan masyarakat pendapatan yang tinggi, namun pembalakan yang melampau dan tidak menanam semula pokok boleh menyebabkan berlakunya hakisan tanah, tanah runtuh, dan seterusnya banjir lumpur. Salam sejahtera saya ucapkan, dan hari ini saya akan membentangkan tentang kesan-kesan bencana alam. Izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Saya Gracilia Ivoni, anak Ramping, dan saya akan mulakan tajuk pembentangan saya hari ini, iaitu kesan-kesan bencana alam. Kejadian bencana alam yang berlaku di negara kita meskipun tidak sekerap di negara lain tetap membimbangkan kita kerana kesan negatifnya amat buruk. Terdapat beberapa kesan negatif kejadian bencana alam di negara kita. Antaranya, membawa kerugian kepada negara. Bencana alam seperti banjir akan memusnahkan pembangunan yang telah dilakukan oleh kerajaan. Kerosakan harta benda juga menyebabkan individu terpaksa menanggung kerugian yang besar. Bagi membangunkan semula bangunan atau pentempatan yang musnah, kerajaan terpaksa mengeluarkan kos yang sangat tinggi. Selain itu, bencana alam juga menjejaskan kesihatan mangsa. Hal ini kerana ketika berlakunya kejadian bencana alam seperti fenomena banjir yang berlarutan, bekalan air bersih akan semakin berkurangan. Kekurangan air bersih ini menyebabkan mangsa banjir terdedah kepada pelbagai jenis penyakit seperti penyakit taun, cacar air, dan kolera. Fenomena kemarau juga boleh menyebabkan seseorang menghidap penyakit kulit atau demam. Di samping itu, bencana alam turut memberi kesan kepada kemusnahan flora dan fauna. Kejadian bencana alam seperti pembakaran hutan akan menjejaskan ekosistem flora dan fauna yang menjadi khazanah negara. Kemusnahan pokok-pokok akan mengambil masa yang lama untuk subur dan hidup kembali. Kepupusan flora dan fauna akan merugikan generasi yang akan datang kerana tidak berpeluang melihat keindahan flora dan fauna pada masa kini. Seterusnya, bencana alam juga boleh mencemarkan alam sekitar. Ketika fenomena banjir berlaku, sisa kumbahan dan benda-benda beracun serta bangkai binatang akan terapung bersama-sama aliran air. Hal ini akan menyebabkan berlakunya pencemaran air yang akan menjejaskan kehidupan individu. Pencemaran bau juga akan menyebabkan mangsa banjir berasa tidak selesa. Kesan berikutnya, bencana alam boleh menjejaskan sumber bekalan makanan. Hal ini kerana apabila bencana alam berlaku, sumber bekalan mentah tidak dapat dihantar ke kawasan bencana kerana berlaku kesulitan seperti sistem perhubungan yang rosak dan sebagainya. Berikutan itu, bekalan makanan sedia ada akan semakin berkurangan dari hari ke hari. Situasi ini akan menyebabkan mangsa banjir berada dalam keadaan kelaparan. Kesimpulannya, bencana alam sememangnya membawa pelbagai kesan negatif kepada mangsa. Oleh itu, semua pihak perlulah turun padang dan menghulurkan bantuan bagi meringankan beban mangsa bencana alam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. IPM dalam MKM 20 ialah melatih seramai mungkin rakyat yang mempunyai pengetahuan dalam aspek keselamatan dan pertahanan awam Seksyen 3 Akta Pertahanan Awam 1991, Akta 221. Kedua, mengelola, menubuh, menyelenggara, melengkapi, melatih dan mendisiplinkan Angkatan dan Perkhidmatan Pertahanan Awam Seksyen 3 Akta 221. Melakukan kerja bantuan bencana atau memberi perlindungan bagi menjamin keselamatan nyawa orang atau harta benda penduduk awam sekiranya berlaku atau akan berlaku bencana serta memudahkan pemulihan mangsa selepas bencana tersebut. Seksyen 8 Akta 221. Itu saja. Terima kasih.